Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada petang ini yang merupakan pertemuan kita buat siri yang ke-12, kita mengucapkan rasa syukur kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan peluang kepada kita sekali lagi pada petang ini untuk kita sama-sama membicarakan tentang syurga yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu lepas kita telah mempelajari bab yang ke-15, bab yang ke-14, 15 dan 16. Jadi pada petang ini insya-Allah kita akan melanjutkan dengan bab yang ke-17, bab yang ke-17 yang berkaitan dengan Nurul Jannah, cahaya di dalam syurga. Jadi kita nak bincangkan perkara pertama pada petang ini adalah tentang cahaya pencahayaan yang ada di dalam syurga. Bagi sesiapa yang ingin mendapatkan nota yang saya lampirkan yang menjadi rujukan, sila ambil nota tersebut di ruangan chat ataupun di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur. Ada diletakkan link bagi mendapatkan nota berkenaan dengan tajuk syurga dan neraka. Tapi dalam nota tersebut kita letakkan nota berkenaan dengan syurga. Bab ke-17 ni tuan-tuan dan puan-puan tidak ada mana-mana ayat Al-Quran, bahkan tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pencahayaan di dalam syurga. Cuma yang ada adalah komentar pendapat di kalangan para ulama tafsir. Okay. Ayat Quran ada menyebut tentang waktu, tetapi kita akan baca ulasan para ulama tafsir. Okey, kalau tuan-tuan tengok pada muka surat yang ke-77, muka surat nombor 77, tuan-tuan dan puan-puan kena merujuk kepada surah Maryam ayat nombor 62. Cuma saya mohon maaf, saya tak pasti kenapa ayat Quran dia tak keluar di sini, sedangkan sebelum-sebelum ni ada ayat-ayat Quran. Tapi PDF ni dia tak boleh baca, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau tuan-tuan ada Al-Quran, tuan-tuan boleh buka pada surah Maryam. Buka pada surah Maryam. Surah Maryam ni dia adalah surah yang ke-19 di dalam Al-Quran. Ayat nombor 62 dia berada pada muka surat 309. Jadi kalau kita buka muka surat 309 dalam Al-Quran, kita tengok dalam surah Maryam ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahum. Okay, ayat 62 ni dia bermula daripada la yasma'un, tetapi saya ambil yang di belakangnya, iaitu ayat hujungnya walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Okay, kalau tengok pada terjemahan, Allah mengatakan dan di dalamnya bagi mereka
Allah memberikan rezeki. Jadi Allah mengatakan, bagi penghuni syurga ini, Allah sediakan untuk mereka rezeki. Pada waktu bila? Bukratan. Pada waktu pagi. Wa ashiyya. Dan juga pada waktu petang. Waktu pagi dan waktu petang. Okay. Kalau berdasarkan ayat ni, ada waktu pagi, ada waktu petang. Macam mana ahli syurga dia nak mengetahui waktu tu pagi dan waktu itu petang? Sedangkan dalam syurga dia tidak ada matahari, dia tidak ada bulan. Dalam syurga dia tidak ada matahari, dia tidak ada bulan. Jadi macam mana nak tahu pagi, nak tahu petang? Al-Quran menyebutkan mereka akan dapat rezeki pagi dan petang. Jadi apa makna, macam mana mereka nak tahu pagi dan petang? Okey, kita lihat apakah ulasan Ibnu Katsir tentang ayat 62 surah Maryam ini. Beliau rahimahullahu ta'ala alaih mengatakan, dia kata, saya tengok dalam lafaz dia dalam bahasa Arab. Okay, takut saya salah terjemah sekejap. Okay. Al-Imam Ibn Katsir dia mengatakan bahawa disebutkan pagi, disebutkan petang, bukanlah bererti dalam syurga tu adanya waktu malam dan adanya waktu siang. Tak faham kan? Macam kita kalau sebut pagi, kita tahulah, masih cerah. Petang, dah gelap sikit ke contoh. Okay, walaupun Allah menyebut pagi dan petang, bukan bererti dalam syurga tu adanya malam dan adanya siang. Akan tetapi mereka berada dalam rangkaian waktu, dalam himpunan waktu yang terus berganti. Saya tersalah type ni. Maksudnya terus berganti, terus silang berganti. Maksudnya mereka akan lalui waktu pagi, waktu petang, lalu pagi, waktu petang. Waktu tu berjalan seperti itu. Okey. Macam mana mereka tahu adanya perganti, ni pagi ni petang? Mereka mengetahuinya dengan adanya sinaran, adanya sinaran dan cahaya. Maksudnya mereka nampak cahaya tu, daripada cahaya tu mereka dapat tahu, ini pagi, ini petang. Bukan kerana ada matahari, bukan kerana adanya bulan. Kata Ibnu Katsir, dia tidak ada malam, dia tidak ada siang. Kalau kita merujuk kepada ulasan Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Qurtubi, beliau memberi ulasan maklumat ini, dia kata, beliau pun menukilkan kata para ulama. Para ulama mengatakan, qalal ulama'u, berkatalah para ulama, laitha bil jannati lail wa nahar. Para ulama mengatakan, di dalam syurga tidak ada malam dan tidak ada siang. Kerana mereka semua berada dalam pancaran cahaya yang kekal terus menerus. Maknanya maksudnya dalam syurga ni dia ada cahaya terus menerus. Dia tak ada malam, dia tak ada siang. Tapi macam mana mereka tahu? Itulah kata daripada cahaya tadi. Cuma wallahu ta'ala alam, kita tak tahu cahaya itu daripada mana. Tapi kalau ikut saya ada jumpa dalam himpunan fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah, beliau mengatakan mereka tahu, maksudnya cahaya itu sebenarnya berpunca dapat dari sudut di sebelah arash. Kita tahu kan Allah Ta'ala mempunyai arash.
Itu kalau ikut pendapat Al-Imamu Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, cahaya itu sebenarnya cahaya yang nampak daripada arah arash. Ya, wallahu ta'ala alam tentang pencahayaan ini. Itu saja yang mampu yang dapat saya kongsikan. Maksud dia, kesimpulan dia, dalam syurga tu dia tidak ada matahari, dia tidak ada bulan, dia tak ada malam, dan dia juga tak ada siang. Tetapi Quran hanya kata pagi dan petang. Macam mana mereka tahu pagi dan petang? Cahaya yang nampak pada, yang kena pada syurga yang mereka diami. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita terus pergi kepada yang ke-18. Okay, yang ke-18 ni tajuk dia berkenaan dengan Rihul Jannah, bauan syurga. Kalau tadi pencahayaan yang ada pada syurga, yang ini pula bau-bauan syurga ini. Jadi macam mana syurga ni baunya? Okay, ini pun merupakan satu nikmat yang besar dalam hidup kita apabila kita ada bau-bauan. Jadi kita tengok dalam hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran tidak ditemui mana-mana ayat yang menyebutkan tentang bauan di dalam syurga. Yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam nota muka surat 79 dan muka surat 80, saya ada nukilkan 3 hadis daripada Nabi SAW yang nak membuktikan syurga ini dia berbau sangat wangi. Okay, hadis yang pertama, atas sekali tu muka surat 79, kita nak cari bukti dulu. Syurga ini dia ada baunya yang wangi ataupun bagaimana? Okay, sabda Nabi SAW, ayyumam ra'atin, mana-mana wanita. Okay, di sini merujuk kepada isteri. Sa'alat zawjaha talaqan, yang meminta cerai kepada suaminya, fi ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan. Kalau dia ada alasan yang kukuh, kan, seperti suami dia telah menzalimi dia, kan, seksa dia, tak dapat tunaikan sekian-sekian, maksudnya ada sebab-sebab yang syar'i, dia tak termasuk dalam hadis ni. Tapi kalau tanpa ada sebarang alasan yang kukuh, maka Nabi mengatakan faharamun 'alaiha, maka haram ke atas wanita tersebut raihatul jannah, untuk dia mencium bau syurga. Tuan-tuan, kalau Nabi kata bau syurga pun tak dapat nak dihidu, apatah lagi untuk masuk syurga. Sebab itu berat apabila sudah bersetuju dari sudut kontrak, akad nikah tu dia bukan satu benda yang dipandang ringan. Tapi kalau tanpa sebab yang munasabah, dibimbangi, diharamkan kepadanya dapat mencium bau syurga. Ini menunjukkan bahawa syurga itu memang berbau wangi. Ini hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud. Okey, kita baca pada hadis kedua untuk kita melihat dengan lebih terperinci berapakah jarak bau syurga itu boleh dihidup. Kalau kita baca pada hadis kedua, hadis riwayat Al-Bukhari, sabda Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, sesiapa yang membunuh orang kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad, saya telah letakkan di bawah nota kaki tu, iaitu orang kafir
yang dia ada buat perjanjian damai dengan pemerintahan Islam. Maksudnya dia duduk dalam negara umat Islam. Dia ada buat perjanjian di antara mereka dengan pemerintah Islam. Dia panggil orang kafir muahad. Nabi kata siapa yang membunuh orang kafir muahad lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Wa inna ri'aha tujadu min masirati arba'ina ama, yang mana bau syurga itu dapat dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis ini menunjukkan larangan membunuh orang kafir yang berada dalam negara Islam. Mereka tidak kacau umat Islam. Mereka tidak memerangi orang Islam. Mereka dipanggil kafir mu'ahad. Nanti dekat bawah tu kita akan jumpa istilah dia. Dia adalah kafir zimmi. Nabi kata kalau bunuh orang kafir macam tu, kata Nabi, orang itu tidak akan dapat mencium bau syurga, yang bau syurga ini 40 tahun perjalanan sudah dapat menghidu bau syurga itu. Masya Allah. Besarnya nikmat syurga. 40 tahun perjalanan dah boleh bauan syurga tadi. Nak menunjukkan bahawa Islam ni sangat menjaga, memelihara orang-orang kafir yang bernaung di bawah negara Islam, yang dipimpin orang Islam. Tapi kalau orang Islam pula menjadi minoriti, duduk dalam negara yang dipimpin oleh bukan Islam, habis orang Islam ni. Dibunuh, dinafikan hak mereka, macam dekat India kan, seperti mana di negara China. Tapi kalau orang Islam punya Nabi jaga tu, sampai Nabi kata kalau ada siapa-siapa bunuhlah orang kafir tu, tak dapat bauan syurga. Kita terus kepada hadis yang ketiga. Hadis ketiga ni dia ada pertambahan maklumat, yang mana sabda Nabi SAW, man qatala rajulan min ahli dhimmah, siapa membunuh seorang ahli dhimmah. Ahli zimmah tu siapa? Ini kita tengok pada nota kaki nombor 10 tu. Ahlu zimmah. Ahlu zimmi, dia dekat-dekat juga dengan kafir mu'ahad. Okey. Maka dia tidak akan mencium bau syurga, yang mana bau syurga itu kata Nabi la yujadu min masirati sab'ina ama, yang dapat dicium dari jarak 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis kata 40, ada satu hadis dia kata 70. Nak memberitahu kepada kita bahawasanya wangi sangat syurga ni, sehinggakan berpuluh-puluh tahun perjalanan belum sampai lagi ke syurga tu, dah dapat bau dah wangian dia. Masya Allah. Hebatnya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, habis tajuk tentang bauan di dalam syurga. Ayat Quran, wallahu alam, setakat ni tak jumpa lagi yang membincangkan tentang bau-bauan wangi yang syurga itu, tidak ditemui, hanya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan dengan bab yang ke-19. Okey, bab 19 ni kita nak membincangkan tentang tajuk anharu. Anharu maksudnya sungai-sungai dalam syurga. Kita nak bincang sungai-sungai dalam syurga. Seronoknya kalau dapat bermain air kan. Tengok air-air yang mengalir. Masya Allah. Okay, dalam sungai ni, dalam syurga ni dia ada sungai-sungai yang telah Allah jadikan
yang Allah letakkan ia berada di dalam syurga. Jadi untuk membincangkan tentang sungai-sungai dalam syurga ni, yang ni kita fokus, kita bukan nak bincang tajuk sungai saja, tapi kita nak terus merujuk kepada disebut sungai-sungai yang mengalir. Sungai tu dia mengalir di bawah syurga. Maksudnya sungai-sungai yang dia mengalir di bawah istananya, di bawah tempat dia berehat, ada sungai-sungai yang mengalir. Okey, kita nak fokus kepada sungai-sungai yang mengalir di bawah syurga. Okay. Ada 4 ayat yang menyebut sungai-sungai yang mengalir di bawahnya syurga. Yang keempat, 4 ayat ni semua sekali kita ambil dalam surah Ali Imran. Dia berada dalam surah Ali Imran. 4 ayat. Dia berada dalam surah Ali Imran. Okey. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-15. Ayat nombor 15 surah Ali Imran. Okey, siapa yang ada Quran terjemahan, kalau boleh dia buka surah Ali Imran ayat nombor 15. Kenapa saya minta buka? Kerana ada ayat yang perlu kita rujuk. Okey, surah Ali Imran ayat nombor berapa tu? Ayat nombor 15. Okey, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam Al-Quran, ayat 15 ni dia berada pada muka surat nombor 51 dalam Quran. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Halaman yang ke-51. Okay. Ayat 15 surah Ali Imran ni, kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, dia ayat yang duduk baris bawah lah. Baris yang ke 12, 13, 14, 15. Dia baris bawah sekali. Okay. Yang mana ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak menarik perhatian manusia. Allah menggunakan kaedah bertanya. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi bertanya. Sebab itu kita jumpa dekat sini Allah mulakan dengan qul. Allah kata katakanlah wahai Muhammad. Maknanya Allah menyuruh Nabi menyampaikan. Nabi berkata, unabbi'ukum bi khairim min dhalikum. Maukah aku sampaikan kepada kalian semua akan sesuatu yang lebih baik daripada semua itu. Yang lebih baik daripada semua itu. Okey. Oh, sorry. Saya unmute-kan tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf. Saya dah buka dah. Mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Boleh dengar tak suara saya? Ya, dengar Ustaz. Boleh Ustaz. Baru Tadi saya tak boleh dengar. bersuara Ustaz. Betul saya kata kenapa dia ni diam je dia orang ni. Minggu lepas tu aktif juga. Okey, rupanya saya mohon maaf. Saya tertutup tadi untuk unmute tadi. Mohon maaf ya. Okey. Jadi kita kembali kepada ayat 15 ni. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan teknik seperti nak menarik perhatian. Soalannya macam, korang nak tahu tak? Ada sesuatu yang lebih baik daripada semua itu. Semua itu tu apa? Okey, ini kan ayat 15. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu yang lebih baik pada semua itu merujuk kepada apa? Tuan-tuan kena buka ayat sebelumnya. Kena tengok ayat nombor 14. Sebab tu kalau siapa ada Quran terjemahan, dia boleh tengok ayat 14. Waktu kita baca ayat nombor 14, Allah Subhanahu Wa Taala
menyebutkan tentang manusia ni, Allah telah hiaskan dia, Allah telah wujudkan mereka rasa cinta ingin kepada sesuatu, ingin kepada siapa? Kalau kita baca dekat 15, Allah mula mengatakan tentang perempuan. Memang Allah Ta'ala telah letakkan perasaan suka manusia ni, keinginan dia kepada perempuan. Allah sebut dulu. Itu pada ayat nombor 15. Lepas tu Allah Ta'ala menyebut yang kedua kepada al-banin, kepada anak-anak. Okey. Yang ketiga, Allah menyebutkan sukanya manusia ni kepada al-qanatiri. Kepada harta, pada al-qanatiri al-muqantarah, iaitu mereka suka kepada harta yang bertimbun-timbun. Suka kepada harta yang banyak. Kemudian Allah terangkanlah harta yang banyak tu apa? Wal qanatiri al-muqantarah tu apa? Contohnya Allah bawa datang, mereka suka kepada emas, mereka suka kepada perak, Allah Ta'ala kata. Lepas tu mereka suka kepada al-khail, kepada kuda, al-musawwamah, suka kepada kuda-kuda pilihan. Kalau macam kita sekarang, kita seperti suka kepada kenderaan-kenderaan, kan? Suka. Waktu keluar macam-macam style kereta, kan, bentuk dia macam ni, orang tengok kereta macam-macam. Itu memang Allah jadikan sifat manusia keinginan kepada benda-benda tu. Dia tak salah pun sebenarnya. Orang dulu suka tengok, kalau beli kenderaan ni tengok, mana kuda yang hebat-hebatnya. So begitulah. Kemudian Allah mengatakan ada manusia dia suka kepada apa? Dia suka kepada wal an'am, kepada binatang ternakan. Suka sebab binatang ternakan ni aset dia, mereka kan. Maksudnya mereka ni binatang-binatang ternakan. Okey, lepas tu apa lagi? Wal haufi, mereka suka kepada tanaman. Okey, itu ayat nombor 14. Selepas Allah menyebutkan ayat 14 tu tentang keinginan kepada perempuan, anak-anak, harta-harta yang bertimbun seperti emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternakan dan juga kebun-kebun tanaman, Allah mengatakan pada ayat nombor 15, Muhammad, cuba kau tanya pada mereka dalam bentuk nak tak korang tahu, aku nak sampaikan kepada korang ni tentang lebih baik daripada semua itu. Okay. Maka disebutkan yang lebih baik, boleh dapat lebih baik daripada, kalau kita suka emas kan, ada lagi lebih baik daripada emas, ada lagi lebih baik daripada perak. Okey. Maka Allah Ta'ala menyebutkan lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka. Jadi Nabi nak kata, nak dapat yang lebih baik daripada semua tu, kenalah jadi orang yang bertakwa. Orang yang berusaha mencari jalan untuk mengelakkan daripada murkanya Allah. Orang yang sentiasa mencari jalan untuk mengelak daripada azab Allah. Itulah orang yang bertakwa. Mereka ni nanti disediakan di sisi Tuhan mereka. Ini penting perkataan di sisi Tuhan mereka. Nak menunjukkan bahawa betapa dekatnya Allah itu dengan hamba-Nya. Kalau sebut di sisi Tuhan mereka, sudah pasti membawa maksud mereka dapat dari Tuhan mereka. Lepas tu sebut pula sisi. Maknanya Allah yang nak sediakan, Allah yang nak beri, lepas tu pula mereka ini di sisi Tuhan mereka. Nak menunjukkan tentang kemuliaannya orang-orang bertakwa ni. Okey, apa dia yang pertama? Yang pertama inilah yang menjadi ayat yang kita nak rujuk dalam bab sungai yang mengalir. Allah kata pertama apa? Jannatun tajri min
tahtihal anhar. Okey. Yang pertama, Allah beri kepada mereka beberapa sungai yang mengalir di bawah. Allah bagi mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah yang kita nak rujuk tentang sungai-sungai yang mengalir. Okay. Bukan sekadar dapat sungai yang mengalir di bawahnya. Allah juga mengatakan mereka ni kekal duduk dalam syurga tu. Kekal khalidina fiha. Yang ketiga apa lagi? Wa azwajum mutahharatun. Mereka juga ada pasangan-pasangan dalam syurga. Kalau kita masih ingat, minggu lepas kita dah bincang. Dia duduk dengan pasangannya ni dekat mana? Kita dah sebut lah kan. Mereka duduk di bawah naungan, macam surah Yasin tu kan. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araik. Mereka duduk dengan di bawah naungan bersama dengan pasangan mereka. Yang pasangan-pasangan mereka ni kata Allah mutahharatun, yang Allah sucikan mereka. Maknanya pasangan yang disucikan. Okey, pertama kena tahu kalau pasangan dekat sini sama ada merujuk kepada pasangan manusia yang masuk syurga ataupun di kalangan hurul ain, iaitu di kalangan bidadari. Yang mana mereka ini mutahharatun, sifat pasangan tadi itu Allah Ta'ala sucikan mereka. Suci itu maksud apa? Suci itu dia merujuk kepada dua sudut. Suci dari sudut khalqan dan juga khuluqan. Okey, mudahnya suci mereka dari sudut zahir batin, fizikal jasmani, rohani jasmani. Mereka suci. Kalau suci dari sudut fizikal adalah mereka ini bersih, tidak ada haid, tidak bernajis, tidak berbau. Itu semua masuk suci. Kalau suci dalaman pula dari sudut rohaninya, dari sudut batinnya, dia tidak ada sifat keperempuanan yang macam di dunia ni. Sifatnya apa? Ada rasa cemburu, ada perasaan dengki, ada perasaan tak boleh tengok lebih, ada perasaan yang kadang-kadang dibercakap tu, ya Allah, sakit orang dengar kan perkataan dia tu. Dia tak ada. Dalam syurga ni memang Allah Ta'ala tidak. Memang Allah Ta'ala bersih semua daripada perasaan-perasaan tersebut. Jadi kalau orang masuk syurga ni tak perlu lagi lah dia nak kecil hati dengan pasangan dia. Kalau sekarang ni sikit-sikit melaju, sikit-sikit tak kena dah nak marah. Kan contoh, itulah dunia. Kan, nak buat macam mana? Kan. Tapi dekat dalam syurga tak ada, dia tak ada sikit pun. Tak ada sikit, sebab itu dalam syurga. Nak menunjukkan bahawa Allah kata pasangan tu dia punya istilah dia mutahharatun, bersih. Tak perlu, dia tidak ada sebarang najis lah, bersih, suci. Masya-Allah. Macam sekarang dekat dunia kita tak boleh lari, betul tak? Sebab tu kena pakai wangi-wangian, kena jaga kebersihan. Tapi dekat dunia buat macam mana? Ada sampai waktu perempuan ini didatangi dengan darah haid contoh. Kan dia najis kan, tapi bukanlah benda tu benda buruk, kerana itu memang Allah jadikan untuk perempuan. Tapi dalam syurga dia tak ada semua benda-benda tu. Katakan nanti waktu kita belajar, kalau dia keluarkan peluh, peluh dia pula harum. Peluh dia itu seperti misk. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala kata mereka dapat apa? Waridwanun minallah. Mereka dapat keredaan daripada Allah. Kalau tuan masih ingat, kita pernah sebut sebelum ini,
bahawa redha Allah ni kenapa disebutlah sekali di sini. Nak menunjukkan redha Allah tu sebenarnya lebih utama, lebih besar daripada nikmat syurga itu sendiri. Nah, kalau kita rujuk dengan surah At-Taubah ayat 72, Allah disebut waridwanum minallahi akbar. Okay, nikmat dapat redha Allah tu dia lebih besar. Lepas tu Allah tutup dengan wallahu basir bil ibad. Allah membagi tahu dia selalu melihat akan hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang mana? Hamba-hambanya yang bertakwa. Okey, kita dah jumpa tentang ayat yang pertama dalam surah Ali Imran, iaitu ayat ke-15 yang menyebut tentang nikmatnya syurga-syurga yang mengalir. Okey. Sekarang kita tengok pada ayat yang kedua, ayat 136. Ayat 136 lagi surah Al-Imran. Allah mengatakan ulaika, orang yang bersifat sedemikian. Ini ulaika. Ulaika ni dia adalah isim isyarah. Dia adalah kata tunjuk yang menunjukkan. Allah kata mereka tu kan, mereka. Kenapa guna mereka? Nak tunjuk macam jauh. Mereka tu nak menunjukkan jauhnya kemuliaan dia, tingginya kemuliaan dia. Orang yang bersifat demikianlah. Tapi kita kena cari ulaika ni siapa ulaika ni? Mereka tu. Ini kan ayat 136. Maka tuan-tuan kena tengok ayat 135. Kena buka tengok ayat yang sebelumnya, ayat 135 dalam surah Ali Imran. Okey, siapa yang boleh kongsikan surah Ali Imran ayat 135 dengan terjemahan dekat ruangan chat? Jazakumullahu khairah, boleh kongsikan. Kita tengok ayat 135 tu apa. Okay. Dia bukan 135, dia start pada 133. Dia bermula pada ayat 133, 134, 135. Tuan-tuan boleh jumpa nanti baca dekat ayat-ayat tu, ayat yang Allah menyebut tentang orang yang bersegera minta ampun pada Allah, orang yang mendermakan harta dia. Waktu dia senang, dia ada harta, dia derma juga. Waktu dia susah pun, dia derma juga. Lepas tu orang-orang yang dia tahan amarah marah dia. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tu orang-orang yang macam ni. Mereka ni, bukan itu saja. Kalau baca pada ayat 135, orang yang dia cepat-cepat istighfar, dia cepat-cepat bertaubat kalau dia ada buat salah pada Allah. Orang yang macam tu, barulah Allah sebut ayat 136 ni. Orang yang demikian, yang bersifat demikian, mereka dapat apa? Jazauhum, balasan mereka ialah, yang pertama, Allah kata mereka dapat keampunan daripada Tuhan mereka, maghfiratum mir rabbihim. Lepas tu baru Allah kata mereka mendapat wajannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini dalil yang kita nak gunakan. Bawah sungai. Lepas tu mereka kekal di dalam syurga itu, di bawah syurga itu air sungai yang mengalir. Lepas tu Allah mengatakan wa ni'ma ajrul amilin. Allah kata yang demikian itu adalah sebaik-baik balasan, pahala bagi orang yang beramal. Tengok dekat sini. Allah kata orang tu dia beramal. Apa amal yang dia buat? Kena tengok bermula ayat nombor 133 sampailah ayat 135. Orang yang beramal. Maknanya kita kena amal. Kita kena buat amal soleh. Sikit ke, banyak ke, Allah tetap akan memberikan balasan. Sebab Allah Ta'ala kalau dia balas,
dia tak akan balas sama, dia akan balas lebih. Buat sikit, Allah bagi banyak. Buat lagi banyak, Allah bagi lebih banyak. Itulah balasan dari Allah. Sebab tu dikatakan wa ni'ma. Senikmat-nikmat balasan bagi orang yang beramal. Siapa dia? Iaitu dari Allah lah. Mir rabbihim. Mereka dapat daripada Tuhan mereka. Okey. Kita lanjutkan dengan ayat ketiga ya. Surah Ali Imran yang menyebut tentang sungai yang mengalir. Kita kena tengok pada ayat nombor 195. Okey, ayat dia berada pada muka surat 80 dalam nota ya. Dalam nota yang kita rujuk ni muka surat 82 sehingga muka surat nombor 83. Tapi kalau kita nak rujuk dalam Quran terjemahan, kita akan jumpa ayat 195 ni dia berada pada muka surat 76. Muka surat 76. Kita akan menemui ayat 195 ini. Ini dia termasuk dalam 10 ayat terakhir bagi surah Al-Imran. Okey. Ayat 195 ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau kita tengok ayatnya ada pada muka surat 82 di bawah sekali, sambungannya muka surat nombor 83. Okey, kita tengok terjemahan ayat dia. Okey, saya nak ulas sedikit maklumat dalam ayat ni. Ringkas saja. Allah mengatakan maka Tuhan mereka memperkenankan doa mereka. Allah memperkenankan doa mereka. Doa dekat sini doa apa? Sebab tu kena tengok ayat sebelumnya. Nak tahu doa mereka apa? Tuan kena tengok pada ayat bermula ayat nombor 191, 92, 93, 94. Kita akan jumpa ayatnya depannya Rabbana 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 Rabbana. Ada banyak ayat. Mereka doa. InsyaAllah ayat ni nanti kita akan buat tadabbur penghujung, doa-doa penghujung surah Ali Imran. Okey, kalau kita baca dekat ayat tu, Allah kata Allah terus mustajabkan doa mereka. Allah perkenankan cepat terus. Sebab tu dekat sini ada perkataan fastajaba. Fastajaba. Fa ni merujuk kepada Allah itu memperkenankan segera apa yang mereka inginkan. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala pun menyebutkan tentang kenapa Allah Ta'ala segerakan doa mereka. Allah menyebutkan dalam ayat Quran tu, Allah mengatakan anni la udi'u amala amilim minkum min dzakarin wa unsa. Allah menerangkan kenapa Allah memperkenankan doa mereka. Allah bagi jawapan, sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan mensia-siakan amal orang yang beramal. Faham tak? Amal orang yang beramal. Okey. Allah Ta'ala kata, Allah akan bagi balasan. Allah tidak sia-siakan. Allah kata, mana-mana amal orang yang beramal daripada kamu. Sama ada dia lelaki ke, sama ada dia perempuan. Allah tidak pilih kasih. Kalau lelaki yang dia buat sesuatu amal, Allah akan kira. Perempuan yang dia buat sesuatu amal, Allah juga akan mengambil kira. Ini persamaan dari sudut balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan setengah kamu adalah daripada setengah yang lain. Ba'dukum min ba'. Allah kata sama je. Okey, kemudian Allah menerangkan dengan lebih khusus, secara lebih spesifik, apa amal orang yang beramal. Kalau kita baca ayat ni,
orang yang Allah tidak sia-siakan amal orang yang beramal. Itulah jawapan kepada Allah memperkenankan doa-doa mereka. Tetapi Allah tidak menyebutkan apa amal mereka. Pada potongan ayat berikutnya, pada ayat dalam ayat yang sama tadi, Allah menerangkan apa amal mereka. Okay, nombor satu. Nombor satu, Allah mengatakan amal mereka adalah orang yang falladzina hajaru, orang yang berhijrah. Itu nombor satu. Amal yang pertama adalah amal orang yang beramal. Amal dia apa? Amal dia berhijrah. Apa amal kedua dia? Wa ukhriju min diyarihim. Orang yang dihalau keluar dari kampung halamannya. Ini yang kedua. Yang ketiga siapa? Orang yang wa'udhu fi sabili. Orang yang disakiti. Disakiti ni, ganggu dia. Dalam apa? Fi sabili. Ketika mana dia menegakkan agamaku. Orang halang dia, orang maki dia, orang siksa dia, kan? Semata-mata nak sebarkan Islam. Allah kata ini amal yang ketiga. Amal yang keempat, Allah kata waqatilu. Yang keempat waqatilu. Maksudnya adalah orang yang berperang. Okey. Yang keempat. Yang kelima adalah waqutilu. Yang kelima adalah waqutilu. Orang yang terbunuh. Maksudnya dia ni mati syahid. Kalau keempat tu mungkin dia tak mati syahid, tapi dia keluar pergi berperang. Tapi dia masih hidup lagi. Tapi yang kelima ni, dia keluar berperang, akhirnya dia mati syahid. Okey. Kelima-lima amal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka semua. Apa yang Allah kata? La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Okey. Ada dua benda yang Allah beri kepada mereka. Yang pertama, Allah kata sesungguhnya, maknanya pasti kata Allah, aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi yang nikmat pertama apa dapat mereka dapat? Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Yang kedua apa? Wala udkhilannahum jannatin. Dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga. Ini yang kedua. Kemudian Allah perincikan pula. Dalam syurga tu ada apa? Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Inilah ayat yang kita nak jadi sebagai rujukan kita. Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Lepas tu Allah mengatakan, kenapa dia dapat dihapuskan pahala, dihapuskan kesalahan, dimasukkan ke dalam syurga, dapat pula syurga tu di bawahnya mengalir air sungai-sungai. Allah mengatakan thawabam min indillah. Allah kata itu sebenarnya adalah ganjaranlah dari Allah, balasan dari Allah. Lepas tu Allah menerangkan kalau dapat balasan dari Allah, kalau Allah mengganjari, maka apa nilai ganjaran tersebut? Wallahu indahu husnul sawab. Di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya. Okey. Ni saya mohon maaf sebab tak sempat nak tadabbur ayat ni secara keseluruhan. Tapi sekurang-kurangnya saya telah menerangkan isi kandungan ayat ni sebenarnya merujuk kepada ada 5 amal yang Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada mereka. Perempuan yang hijrah ke, perempuan yang tak pergi hijrah ke, lelaki yang hijrah ke, semua Allah akan mengambil kira. Okey. Sebelum kita lanjutkan, tuan-tuan dan puan, kenapa Allah selalu sebut hapuskan kesalahan-kesalahan, lepas tu Allah masuk ke dalam syurga? Siapa boleh
menerangkan tentang kenapa Allah selalu sebut hapuskan dulu kesalahan mereka, baru mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga. Para ulama menceritakan sebenarnya kalau orang masuk syurga kan, tapi kalau dia rasa dia ada bawa salah, dia rasa macam mana? Dia dapat nikmat syurga, tapi dia ada rasa bersalah. Kan, dia ada buat salah, dapat nikmat syurga. Jadi untuk pastikan dia tak terfikir yang dia pernah bersalah, dia pernah dia bawa kesalahan, kan? Allah hapuskan dulu benda yang dia takut. Kita paling takut apa? Adalah kesalahan-kesalahan kita yang kita buat pada Allah. Jadi Allah hilangkan dulu segala ketakutan itu, Allah hapuskan. Lepas Allah hapuskan, Allah masukkan pula ke dalam syurga. Itu di antara justifikasi mengapa Allah memulakan dengan menghapuskan mereka, kesalahan mereka, baru Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dan ayat yang keempat, yang terakhir sekali dalam surah Ali Imran, bukan ayat terakhir surah Ali Imran, tapi ayat terakhir yang menyebut tentang sungai-sungai yang mengalir, ia berada pada ayat nombor 198 ke surat 76. Ayat ini boleh dijumpai dalam terjemahan ataupun dalam mushaf, ayat 198. Allah kata apa? Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Ayat 198 Allah mengatakan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka akan dapat apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Inilah yang kita nak ambil dalil. Mereka dapat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Lepas tu mereka khalidin fiha, mereka kekal dalam syurga tu. Mereka kekal dalam syurga, dapat sungai-sungai mengalir tu sebagai apa? Tanda apa? Allah kata fiha nuzulan min indillah. Dalam syurga tu nanti Allah sediakan tempat sambutan tetamu. Maksudnya Allah mengatakan Allah mengalu-alukan mereka. Ahli syurga ni dia sebenarnya seperti tetamu. Maka Allah sediakan tempat yang khas untuk menyambut tetamu-tetamu yang dimasukkan ke dalam syurga. Lepas tu Allah mengingatkan kita semua, wa ma indallahi khairun. Apa jua yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik. Lil abrar, bagi orang yang berbakti. Abrar ni merujuk kepada orang yang banyak berjasa pada Allah, orang yang banyak berbakti pada Allah, orang yang banyak beramal pada Allah Azza wa Jalla. Ayat ni penting juga. Apa jua yang ada di sisi Allah itu adalah terbaik. Okey. Habislah 4 ayat yang menyebut tentang nikmat-nikmat syurga yang mengalir di bawahnya air sungai. Okey. Sebelum kita nak pergi sungai syurga yang paling besar, saya nak ambil terus muka surat ni. 85. Cuba tengok dekat nota muka surat nombor 85. Kita nak analisis sedikit surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat nombor 15. Okey. Dalam syurga, air sungai ni tuan-tuan perempuan ya, dia bukan sekadar untuk menghiasi syurga tu. Bukan sekadar kita nak tengok dari sudut nikmat mata memandang, bukan saja. Tetapi dalam syurga ni sungai-sungai itu juga sebenarnya boleh digunakan untuk mandi,
boleh digunakan untuk minum. Tapi dia mengalir di bawah tempat tinggal, istana ke bangunan-bangunan tinggi yang kita belajar sebelum. Itulah hebatnya sungai-sungai dalam syurga. Ada tak sungai-sungai kita yang dibuat mandi, dia juga boleh dibuat minum, ada juga kan. Tapi dia tidak sama seperti di dalam syurga. Kalau mengalir sungainya jauh nak kena pergi. Kan? Tapi dalam syurga ni tak perlu jauh-jauh. Bawah tu je sungai air yang mengalir. Okay. Jadi tiap-tiap hari kita boleh camping dekat situ. Tiap-tiap hari kita boleh duduk dekat sungai itu. Okey. Jadi kita nak ambil surah Muhammad ni, kita nak memberikan jawapan bahawa sungai-sungai itu sebenarnya bukan hanya guna untuk dilihat, untuk dimandi saja, tapi Allah jadikan sungai-sungai itu ada yang digunakan untuk sumber nikmat minuman. Ayat 15 surah Muhammad ni sebenarnya nanti kita akan masuk bab 23. Nanti kita akan belajar bab 23, kita akan fokus pada tajuk bukan 23. Bab nombor 20, bab 23, 22 saya rasa. Sekejap. 21, bukan 22. Bab 24. Bab, kejap Tak ada suara lah Ustaz. Memang tak ada suara. Suara tak ada sebab saya bersin tadi. Lepas tu saya tutup suara. Okey. Kalau kita buka nanti dekat muka surat nombor, sekejap saya tengok. Bab berapa ya? Okey, nanti bab nombor 23 pasal apa? Makanan ya. Tengok bab nombor 24 tak silap saya. Bab nombor 24. Okey. Dekat bab nombor 24, ni. Bab nombor 24 nampak tak tajuk minuman-minuman penghuni syurga kan? Nanti kita akan kupas tentang sungai-sungai yang mengalir tadi, ada yang digunakan untuk minum. Dia ada sebut jenis sungai. Jadi kita patah balik kepada muka surat nombor kita patah balik muka surat nombor 83 ya. So, saya beritahu tempat yang kita akan belajar secara terperinci lah. Okey. Jadi ayat yang surah Muhammad ni saya tak perlu perincikan dengan, sebab kita nak belajar pada bab nombor 24 nanti, bab 24. Okey, dekat sini tuan tulis je mudah. Dekat sini Allah sebut ada sungai-sungai, dia ada 4 jenis. Dia ada sungai-sungai yang mempunyai jenis-jenisnya. Nak tahu jenis-jenisnya? Okey, kalau tengok dekat sini nombor 1 apa? Nombor 1 Allah kata fiha anharum min ma'in ghairi atid. Okey, nombor 1 kalau kita baca dekat ayat tu, Allah bagi dia sungai yang pertama, sungai yang air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Kalau macam kita memang air yang asal, air sungai itu yang asal yang Allah berikan. Itu ciri air yang pertama. Ciri air yang kedua, sungai-sungai mengalir tu, ada sungai yang Allah jadikan dia daripada susu yang tak berubah rasanya. Itu air sungai yang bentuk kedua. Ada air sungai yang dia tak campur apa-apa, tak berubah rasa dan bau dia. Dan ada air sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya. Dia tak jadi basi, dia tak jadi masam, air susu tu. Dan ada sungai-sungai yang sungai itu dia sebenarnya mengandungi arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, ada sungai yang Allah jadikan dia mengandungi
madu yang suci bersih. Dekat sini. Jadi kalau nak tengok pada ayat dia, kalau nombor 1 dekat mana? Nombor 1 dekat sini. Air yang ghairi athinin. Ini nombor 1. Nombor 2, min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ini jenis air sungai yang kedua. Yang ketiga, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Nombor 3, air arak yang mengandung air arak yang ladzat, disukai ramai. Ada penghuni syurga. Nombor 4, air sungai yang min asalim musaffa, daripada air madu yang suci bersih. Nombor 4. Maknanya manis air sungai. Okey. Inilah air sungai yang Allah Ta'ala sebut secara khusus dia punya sifatnya melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi terus kepada tajuk apakah sungai yang terbesar, terhebat sekali. Kita sudah sedia maklum adalah sungai Al-Kautsar. Seperti mana Allah menyebut dalam suratul Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Saya minta tolong padamkan 15 ni bukan 15 ayat 1 saja. Tolong padamkan, bukan ayat 15 tapi ayat pertama. Sesungguhnya kami telah memulihkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar. Salah satu maksud Al-Kautsar merujuk kepada sungai di dalam syurga. Okey. Jadi dalam banyak-banyak sungai yang mengalir tu di bawah syurga tu kan, sungai yang paling terbaik adalah Al-Kautsar. Jadi kalau kita nak tahu cerita surah Al-Kautsar ni, kita baca pada terjemahan dia tu riwayat Muslim. Okey, sebab tu hadis ni digunakan untuk mentafsirkan surah Al-Kautsar. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata Anas bin Malik, ketika Nabi bersama kami, tiba-tiba Nabi macam tertidur sekejap. Lalu Nabi terjaga, Nabi angkat kepala dia sambil Nabi tersenyum. Panjang senyum Nabi. Kami bertanya kepada Nabi, apa yang menyebabkan engkau ini tersenyum? Mula Nabi tidur. Nabi tertidur. Para sahabat ni, mereka suka Nabi tidur, mereka biar tengok apa Nabi buat. Jadi lepas tu Nabi terjaga. Lepas Nabi terjaga, Nabi terus tersenyum lebar. Nabi tersenyum. Sahabat tanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Nabi kata, baru sekejap tadi diturunkan kepada aku satu surah. Surah Al-Kautsar, ayat 1 sampai ayat 3. Lepas tu Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu tahu tak kamu Al-Kautsar tu apa? Para sahabat ni, kalau dia tak tahu, memang dia jawab tak tahu. Dia kata Allah dan Rasul je yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW pun sebut. Nabi kata Al-Kautsar tu ia adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku kepadaku. Dalam sungai tu ada banyak kebaikan, kata Nabi. Lepas tu Nabi kata ia adalah haud yang bertelaga yang besar yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Okey, hadis ni kita kena faham macam ni. Okey, sungai Al-Kautsar dia sungai yang ada dalam syurga. Tetapi Nabi sebut telaga ni, kalau siapa pernah ikut tadabbur suratul Kautsar, kita dah menyebutkan bahawa sumber telaga yang ada di padang mahsyar, sumber airnya adalah daripada sungai Al-Kautsar. Itu maksud dia. Lepas tu kata Nabi, telaga yang daripada sumber sungai Al-Kautsar ni, kata Nabi nanti umat-umat dia akan pergi dekat situ. Nak apa? Nak minum lah. Berjana-berjananya, maknanya bekas-bekas minuman yang akan ambil dalam air dalam telaga tu, telaga itulah sumber daripada sungai dalam syurga Al-Kautsar tu
sebanyak bintang-bintang. Lepas tu Nabi pun cerita ada di kalangan umatku dah nak dekat dah dengan telaga tu, nak ambil airnya, lalu dihalang oleh para malaikat. Maka Allah Ta'ala sebab apa? Sebab mereka ini telah buat sesuatu yang berlainan. Mereka telah ubah agama Nabi, mereka telah murtad, mereka buat perkara-perkara yang baru dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka tak dapat nak minum. Jadi inilah dalil yang kita boleh merujuk bahawa sungai yang paling terbaik yang mengalir di bawahnya syurga adalah sungai Al-Kautsar. Okey. Itu tentang sungai di dalam syurga. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, kita dah selesai bab yang ke-19. Jadi kita dah habis bab nombor 19, bab nombor 18 dan bab nombor 17. Jadi kita belajar 3 bab saja pada petang ni. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bincangkan tentang mata air yang ada di dalam syurga. InsyaAllah kita akan belajar bab yang ke-20. Jadi kalau boleh baca terlebih dahulu pada bab yang nombor 20. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya tertinggal satu hadis dekat sini. Mohon maaf ya. Ni sebenarnya nota yang belum penuh sebenarnya. Saya bagi kat tuan-tuan ni nota yang belum sepenuhnya saya kemas kini ya. Sebab nota ni nota lama. Sebelum zaman PKP dulu. Sebenarnya nota-nota ni sebenarnya saya pernah nak bentangkan bersama dengan Rumah Ngaji Negeri Melaka di Masjid Negeri Melaka, Masjid Al-Azim. Tapi dengan takdir Allah PKP. Jadi nota ni dah diberi sebenarnya. Sebab tu ini nota yang lama. Tapi nota yang baru saya sedang kemas kini lagi. InsyaAllah nanti kalau dah dia jadi buku, kita boleh baca lah dekat buku tersebut ada kemas kini yang berbeza dengan apa yang ada pada nota. Sebab nota ni sebab kita nak ajar, so kita boleh terangkan. Tapi kalau kita buat di dalam bentuk buku, kita kena bentang, kita kena buat berbeza dengan apa yang ada pada nota. Kalau hantar nota ni siap dah buku tu, tapi saya hati tak sedap. Saya tak suka menyusahkan pembaca. Jadi pembaca ni kan kadang-kadang dia tak ikut kelas tapi dia nak baca. Dia keluar duit sampai RM20, RM30 beli buku. Tapi dia baca berjela-jela, dia baca sian dia. Baru baca sikit dah dia dah tak habiskan beli buku baca. Tapi kita kena present dia dengan nak bagi menarik tu. Saya tengah fikirkan. Terlalu banyak fikir itulah sampai tak tengah-tengah. Kita doakan ya, moga-moga dapat kita tinggalkan bahan untuk masyarakat kita untuk pelajari tentang syurga. Kita teruskan hadis ni, hadis riwayat Ibnu Majah ni. Nabi menerangkan air sungai Kautsar. Nabi kata Al-Kautsar adalah sungai dalam syurga. Kedua-dua tepinya daripada emas. Kiri dan kanan dia daripada emas. Ia mengalir di atas yakut dan di atas mutiara. Tanah sungai itu lebih wangi daripada kasturi. Airnya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salji. Macam mana air dia? Lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salji. Yakut tu apa Ustaz? Yakut tu permata lah. Yakut dan mutiara. Yakut dia macam ka'annahu nal yaqutu wal marjan. Yakut tu permata. Cuma para ulama bincang lagi permata dia, permata yang besar ke permata warna apa. Ini kita ada bincang juga sebenarnya dekat surah Ar-Rahman sebenarnya tentang yakut. Al-lu'lu' wal marjan. Ada kaitan dengan yakut. Baik, kita sambung insya-Allah pada minggu depan. Ada soalan Ustaz? Ada soalan boleh bertanya sekejap sebelum saya berhenti. Sekejap je. Silakan. Okey, ada kelas Ustaz sebelum ni memang Ustaz ada
touch on Kausar dan kelas tu Ustaz sebut dia adalah telaga. Macam tadilah. Macam tadi kan telaga. Jadi bermakna betul ke kalau perfahaman saya Kausar tu dia adalah telaga dan juga airnya mengalir ke sungai maka jadi sungai. Macam tu ke Ustaz? Perfahaman saya kesilap. Telaga tersebut sumber airnya adalah daripada sungai Al-Kautsar di dalam syurga. Oh, terbaliklah saya fikir. Mana air sungai tu yang masuk jadi telaga. Ya, air sungai itu yang mengalir melalui dua saluran terus ke telaga di Padang Mahsyar. Okey. Soalan kedua Ustaz, tadi Ustaz ada sebut sebelum dimasukkan ke syurga maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita kan. Betul. Jadi Ustaz, adakah di situ bila Allah hapuskan dosa-dosa itu adalah kita bertaubat dan kita telah kita bertaubat dan apa-apalah caranya, dan adakah itu kita panggil itulah maknanya rahmat Allah yang membawa kita ke syurga? Ada tak kaitan di situ Ustaz? Dihapuskan tu maknanya bila Allah hapus dari situlah maknanya Allah memberi rahmat untuk kita pergi syurga. Ke saya silap Ustaz perfahaman saya? Rahmat Allah luas, Zur Rahmah. Salah satu daripadanya rahmat Allah ni, salah satu daripadanya Allah membuka peluang bertaubat, Allah menerima taubat manusia. Bukan rahmat itu hanya pada penghapusan dosa, tetapi lebih daripada itu. Okey Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Okay, ada soalan lain sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada petang ini? Satu poin tambahan Ustaz. Oh, silakan Ustazah. Saya suka sangat kata tambah-tambah ni. Okey, silakan. Cerita yang wa azwajum mutahharah tadi tu, yang kita akan dikurniakan pasangan-pasangan yang suci. Yang saya belajar dalam surah Al-Hijr hari Sabtu baru ni, ada surah Al-Hijr ayat 47. Allah cerita tentang Allah mencabut apa-apa perasaan hasad dengki daripada hati bakal penghuni syurga ni. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah cabut, maknanya dalam hati kita ni kita akan masuk dengan perasaan yang penuh dengan kasih sayang, rasa bersaudara, rasa kasih mesra, dan kita akan duduk berhadapan di atas pelamin di dalam syurga ni. Wallahu a'lam Ustaz. Ya. Jazakillahu khairan Ustazah. Kita dah sebut juga maklumat tu pada minggu lepas memang kita ada sebut tentang ni wa naza'na tu. Nah, itu ayat apa tadi Ustazah baca tadi? Surah Al-Hijr ayat 47. Ni saya paparkan, nampak tak ni? Surah Al-Hijr ayat nombor 47. Ni cerita tentang, kita belajar dah minggu lepas tu tentang katil-katil tu yang Allah kata wa naza'na ma fi sudur min ghillin. Ya, ni semua sebenarnya bukan hanya pada pasangan tapi pada semua ahli syurga. Pada semua, dia lelaki ke dia perempuan, Allah cabut segala perasaan dengki. Maksudnya tak ada lagi kalau kenapa syurga kau lebih pada orang lain, kami sikit. Tak ada. Allah cabut semua perasaan dengki. Okey. Kalau nak rujuk pada ayat lain tentang sifatnya mutahharah tadi tu, yang Ustazah baca tadi ayat 47 kan, dia ada pada ayat-ayat lain. Nanti kalau kita baca dekat sini, waktu kita baca dekat bab 27, kan nanti boleh baca dulu dekat bab 27, dia berada pada muka surat nombor 129. Kalau kita baca nanti, jumpa tak ni yang tajuk dia, bawah tajuk ni dia buat tajuk sifat bidadari tu. Dia bukan bidadari saja, dia termasuk juga kepada
pasangan tadi. Kalau tengok dekat sini ni, dekat ni nombor 5, cuba tak muka surat nombor 129. Okey, 129. Kita akan jumpa ni apa pasangan tu dia suci bersih. Ada 3 tempat Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Ada 3. Yang pertama, ia berada dalam suratul Baqarah ayat 25. Kita kena bacalah ulasan Ibn Qayyim ni. Apa maksud dia kata suci kat sini. Seperti yang saya dah kata dekat tuan-tuan tadi, para ulama mengatakan mutahharah di situ suci merangkumi 2, sama ada pada khalqan atau pada khuluqan. Sama ada pada zahir, sama ada pada batin. Itu yang Ibn Qayyim kata apa? Mereka suci bersih daripada haid, kencing, buang air besarnya dan apa saja kekotoran yang dialami oleh wanita di dunia. Manakala batin, mereka suci daripada sifat cemburu, menyakiti suami, derhaka dan sebagainya. Tempat yang kedua, ayat yang kita baca tadi. Ayat yang ke-15. Ada perkataan wa'azwajun mutahharah. Lepas tu tempat yang ketiga, kita akan jumpa dekat surah Nisa ayat 57. Azwajun mutahharah. InsyaAllah nanti kita akan kupaskan ciri-ciri pasangan tu dalam syurga. Ada banyak ciri. Kalau kita tengok dalam ni, antara cirinya yang kelima tadi adalah suci, bersih, zahir dan batin. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustazah, Kak Mazidah, tuan-tuan dan perempuan yang lain ya, yang berkongsi, yang bertanya sebagainya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih sebanyak-banyaknya ya atas komitmen mengimarahkan, memeriahkan mengikuti pengisian kita pada petang ini. Jadi kalau ada kekurangan, kesilapan, kelemahan, mohon diberikan kemaafan. Kalau ada apa-apa fakta saya yang tersalah ya, sama ada pada menyebut ayat Quran ke, nombor surah, nombor ayat, tolong betulkan. Saya sangat malu-alukan nasihat, bimbingan dari tuan-tuan dan puan-puan. Teguran amat dialu-alukan. Maka kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis